Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama mendapat kerahmatan, keberkatan insya-Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah maghrib kita pada malam ni. Marilah sama-sama kita mulakannya dengan Ummul Quran Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati Al Ustaz Nurul Amali, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengusi dan barisan kepimpinan surau ini, seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat, sahabat, saudara yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya kita masih lagi berpeluang untuk meneruskan kehidupan kita dan kita masih lagi terus berpeluang untuk mencari dan menambahkan amal ibadah, antaranya mengisi masa kita ini antara maghrib hingga isya untuk menyambung kembali perbincangan kita berdasarkan kepada kitab Mutiara Ilmu Tauhid, Jauhar Tauhid, dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung di halaman 114. Tajuk yang ke-24 dalam susunan kitab ini, mukhalafatuhu lil hawadis. Antara sifat-sifat yang wajib untuk kita yakini dan kita percayai tentang Allah Subhanahu wa taala ini berbeza, tak sama sifat-sifatnya dengan perkara makhluk-makhluk yang bersifat yang baharu.
Itu tuan yang hati Allah Subhanahu wa taala, kata pengarang, wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kidamu. Itu tuan yang hati Allah Subhanahu wa taala, maksud daripada bait syair yang ada ini, dan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah menyalahi bagi segala yang baharu yang dihubungi oleh adam, sesuatu yang bermula dari tiada, ya. Dalil ini adalah untuk dalil sifat kidam, iaitu tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan kita yang perlu ditanamkan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini, Allah Subhanahu wa taala tak sama, tidak serupa dengan kejadian makhluk-makhluknya. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala secara umumnya adalah sesuatu yang hanya Allah saja yang maha mengetahui tentang hal zat kebesarannya itu, yang tiada siapa di kalangan makhluk boleh mengkaji, boleh membongkar rahsia hal keadaan itu, kerana keupayaan fikiran makhluk, akal makhluk tetap terbatas. Justru dalam perbahasan ini, dan dibahaskan oleh pengarang dengan mengatakan, daripada penjelasan ini adalah yang ketiga dari sifat-sifat salbiyah. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyalahi bagi segala yang baharu, yakni hawadith, juga menyalahi bagi sekalian adam yang azali. Itu tuan yang hati Allah Subhanahu wa taala. Benda yang telah pun kita bincangkan sebelum ini tentang makhluk dan khalik. Khalik maha pencipta, makhluk adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk itu segala-galanya dikategorikan sebagai hawadis, benda yang baru. Benda yang baru itu ada asal kejadiannya. Benda yang baru itu tertakluk kepada masa. Benda yang baru tertakluk kepada tempat. Benda yang baharu terbentuk dalam bentuk adanya jirim. Maka itulah yang dikatakan makhluk, benda yang dicipta. Jadi semua benda yang dicipta, walaupun hal keadaannya itu lama kewujudannya, tetap diistilahkan makhluk. Dan semua makhluk itu adalah hadis, ataupun yang disebutkan sebagai hawadis, benda yang baharu. Oleh itu ya tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lawan kepada benda yang baru adalah kidam. Ya, untuk Allah Subhanahu wa taala sifat yang sesuai untuknya kidam. Makhluknya dikaitkan dengan benda-benda baharu, yakni hawadis. Yang disebutkan, ia juga menyalahi sekalian adam yang azali. Iaitu tuan hati Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu kewujudan yang tidak bermula daripada tiada, ya, yang dikatakan sebagai azali. Seperti yang lalu kita telah pun membicarakan kidam zati, kidam zamani, kidam idafi. Maka yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai kidam zati, hanya Allah saja yang maha mengetahui tentang bagaimana hal keadaan kewujudannya, sedia adanya itu hanya Allah saja yang maha mengetahui. Manakala kidam zamani, benda yang lama, contoh kita wujud, sedangkan kewujudan bumi, kewujudan langit, kewujudan matahari, kewujudan bulan dan planet yang lain, masanya begitu awal dan berbanding dengan kita, lebih lama daripada kita, walaupun keadaan kewujudannya lebih lama dari kita, dia diistilahkan sebagai kidam zamani, tetap dikategorikan hawadis baru. Sebab tu dia kena faktor apa? Makhluk.
Manakala yang dikatakan qidam idhafi, benda yang berkaitan dengan kalau manusia susu galurnya daripada moyang ke datuk, datuk kepada ayah, ayah kepada anak, anak kepada cucu dan seterusnya. Jadi dari sudut step yang ada itu, sudah pastilah kalau datuk dia lebih tua berbanding ayah kita. Ayah kita lebih tua berbanding diri kita. Kita ini lebih tua berbanding anak kita. Anak kita lebih tua berbanding cucu kita. Begitulah seterusnya. Maka hal keadaan yang berantaian ini disebutkan sebagai qidam idhafi. Ia dah lebih lama daripada rangkaiannya itu berbanding antara satu sama lain. Kita nak jelaskan di sini kerana benda-benda yang berkaitan dengan soal qidam ada zati, ada idhafi, ada zamani. Yang dikaitkan dengan adam yang azali adalah qidam zati. Yang diselarikan, yang disamakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang mendahuluinya, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dan tiada yang lebih akhir daripadanya, walaupun dia yang huwal awal huwal akhir. Namun huwal akhir itu tidak pupus, tidak hancur, tidak binasa. Itulah yang dikaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diketahui dari penyifatannya dengan wujud, kerana Adam yang azali bukan termasuk maujud. Ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala, semua benda-benda yang maujud makhluk ini adalah makhluk yang berjirim, bertempat, tertakluk dengan masa. Itulah yang dikaitkan sebagai benda-benda yang maujud. Ya tuan hati Allah Subhanahu wa taala, termasuklah yang kita katakan benda yang gaib seperti malaikat, ya, seperti syaitan, seperti jin. Walaupun tak nampak oleh panca indera kita yang kasar, ia tetap disebutkan sebagai benda yang maujud. Benda yang dikaitkan dengan tempat, benda yang dikaitkan dengan masa, benda yang dikaitkan dengan asal kejadian dan ada kesudahan. Semuanya itu adalah sesuatu yang disebutkan sebagai benda yang maujud, yang bermula dari sesuatu, ya, berbeza kepada Adam yang azali. Tiadanya itu tak boleh dikaitkan dengan permulaan sesuatu dengan adanya asbab atau sebab musabab kewujudannya. Ya tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalaulah kejadian malaikat, ia bermula daripada keadaan penciptaannya itu bermula daripada cahaya. Maka asal kejadian dari cahayalah Allah ciptakan kalangan para malaikat. Jin, syaitan Allah ciptakan daripada api. Maka daripada asal kejadiannya itu bermula daripada penciptaan api, dan terbentuklah makhluk yang selepas itu yang disebutkan sebagai kumpulan jin, kumpulan syaitan, yang disebutkan sebagai makhluk yang diciptakan daripada api. Begitulah kita sebagai manusia yang bermula penciptaan kita daripada tanah, maka bermulalah kejadian manusia itu daripada asal kejadiannya bermula daripada Nabi Adam sehinggalah makhluk yang terakhir. Justru itu tuan-tuan, semua benda-benda ini adalah benda-benda yang disebutkan dalam istilah perbahasan ilmu kalam sebagai benda yang maujud. Oleh itu, wujudnya Allah tak boleh dikait samakan seperti maujud makhluk-makhluknya yang sedia ada ini, ataupun yang awal dulu, ataupun yang akan mendatang. Sebab tu dikatakan
ia termasuk dalam Adam yang azali. Seterusnya tuan-tuan, dalam perbahasan ini juga dinukilkan, di dalam hal ini Syekh Abdul Salam ada menyebut bahawa Adam yang azali, ya, itu adalah sebahagian daripada hawadis. Ini ada sedikit perbezaan pandangan daripada pengarang dengan pandangan daripada Syekh Abdul Salam, yang kalau pandangan dari pengarang ini menegaskan bahawa Adam yang azali tidak boleh dikaitkan dengan hawadis, benda baru, berbeza dengan pandangan Syekh Abdul Salam yang menyatakan Adam yang azali itu sebahagian dari hawadis. Dan ini satu kelupaan, kerana Adam yang azali itu adalah wajib sebagaimana terdahulu. Iaitu Tuhan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita meyakini, mempercayai, ya, sebagaimana yang terdahulu Adam yang azali itu adalah bersifat kidam, kewujudannya sedia adanya itu wajib dipercayai, wajib diyakini, dan tidak bermula, tiada bertempat, tak dikaitkan dengan masa. Itulah antara perbahasan yang telah kita ikuti sebelum ini. Dan juga ayah kepada Syekh Abdul Salam pernah menyebutkan satu contoh untuk Adam sabik ataupun Adam azali, dan beliau tidak menjadikannya sebahagian dari hawadis. Jadi pengarang menyatakan pandangan ayah kepada Syekh Abdul Salam seia senada dengan beliau, yang menyatakan bahawa Adam azali bukan sebahagian daripada hawadis. Ia adalah sesuatu benda yang dikatakan kidam, benda yang bukannya baharu, dia sedia ada. Ya tuan dan hati Allah, ini nak menunjukkan dalam perbahasan ini memerlukan penelitian kita supaya apa yang kita pegang berdasarkan pandangan ahli sunnah wal jamaah menyatakan sifat bagi Allah itu sesuatu yang tak sama, tak serupa dengan makhluk-makhluknya. Sebab itulah dibagi tajuk dalam tajuk ini mukhalafatuhu lil hawadis. Ia berbeza dari makhluk yang bersifat baharu. Ya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah membahaskan, ya, antara Allah Subhanahu wa taala khalik dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan makhluknya. Pandangan Allah tak sama dengan pandangan makhluk. Pandangan Allah tiada batasan. Pandangan makhluk terikat dengan batasan, terikat dengan jarak, terikat dengan masa, terikat dengan tempat. Pandangan Allah Subhanahu wa taala tak tertakluk dengan hal yang kita telah sebutkan tadi. Begitulah pendengaran Allah. Pendengaran Allah tak sama dengan makhluknya, tak tertakluk kepada tempat, keadaan dan masa. Pendengaran makhluk terikat dengan tempat, keadaan dan masa. Begitulah contoh-contoh yang lain nak menggambarkan Allah tak sama dengan makhluk yang bersifat dikaitkan dengan hawadis, benda yang baharu. Kita pernah memberikan contoh, ya, Allah Subhanahu wa taala hanya menciptakan bahan-bahan yang tak mampu diciptakan oleh makhluk. Contoh yang pernah saya sebutkan, gelas. Maka mustahil Allah menjadikan gelas, menciptakan gelas, kerana kerja mereka mencipta, membuat gelas ini kerja makhluk, bukan kerja Allah. Justru kalau Allah yang berbeza dengan makhluknya, yang boleh membuat gelas ini makhluk, mustahil untuk dikaitkan Allah membuat gelas. Namun keupayaan makhluk membuat gelas ke botol dan seumpamanya, makhluk tak mampu mencipta bahan semula jadi
atau bahan mentah sebelum diciptakan makhluk ataupun benda-benda yang diupayakan oleh seseorang manusia. Mereka itu menciptakan sesuatu. Ya, sebab itulah ya tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, Allah maha berbeza dalam melaksanakan sesuatu penciptaannya yang tak sama, tak upaya dilakukan oleh manusia ataupun makhluk-makhluk yang ada. Seterusnya, sifat menyalahi bagi segala yang baru ataupun mukhalafatuhu lil hawadis adalah satu ibarah dari penafian jirmiyah. Ya, sesuatu yang dikaitkan soal jirim, aradiyah yang dikaitkan dengan keadaan tempat, kulliyah sesuatu yang dalam bentuk juzuk yang besar, ataupun juz'iyah sesuatu yang lebih kecil, dan segala yang melaziminya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang nak ditegaskan, mukhalafatuhu lil hawadis Allah ini adalah sesuatu yang merangkumi segala-galanya tak sama. Sama ada dari sudut jirim, kewujudan wujudnya Allah itu tidak boleh dibayangkan seumpama ada berjirim macam makhluk. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh nak dibayangkan bertempat, berkeadaan, yang dikaitkan dengan ardiyahnya. Tidak boleh untuk disabit, dikait, dilazimi dengan sesuatu yang berhal keadaan, dikaitkan dengan tempat, tak boleh ataupun mustahil untuk dikaitkan begitu. Termasuklah perkara-perkara dalam perbahasan secara yang lebih meluas, kuliah, ataupun yang lebih terjuzuk-juzuk yang lebih kecil, juz'iyah, semuanya itu segala-galanya yang tidak boleh kita kaitkan Allah menyamai, dikaitkan dengan benda-benda berkenaan, seperti kita mengaitkan makhluk yang dikaitkan dengan jirim, yang dikaitkan dengan arad, yang dikaitkan dengan kulli, yang dikaitkan dengan juz'i. Ya tuan-tuan dan Allah, ini istilah-istilah dalam perbahasan ilmu kalam yang sekadar mana untuk saya menjelaskan yang secara yang lebih mudah, saya akan cubalah untuk berkongsi. Maka nak kaitkan, nak katakan bahawa wujudnya Allah Subhanahu wa taala itu tak boleh nak dipadan, nak disama dengan kewujudan makhluk. Ia sangat berbeza, tak boleh nak dikaitkan dengan jirimnya, aradnya, kullinya maupun juz'inya. Maka yang melazimi jirmiyah adalah tahayyus, adalah yang sesuatu makhluk yang mengambil tempat. Itu tuan ya Allah Subhanahu wa taala. Contoh asal kejadian kita dari tanah, maka hal keadaan manusia itu pasti berkaitan dengan tempat yang daripada mana asal kejadiannya, ke situlah tempat ia dikembalikan. Maka ia kalaulah dalam bentuk jirmiyah, maka dia akan mengambil tempat. Sebab itulah ya tuan, dalam perbahasan Allah bersemayam di arasy-Nya itu tidak boleh dibayangi, tak boleh dipahami, tak boleh untuk kita meletakkan bahawa Allah itu duduk atau tinggal atau diam di arasy. Jadi kalaulah dikaitkan duduk, tinggal, diam di arasy, dah menyamai macam makhluk duduk atas kursi, duduk atas lantai, duduk atas sesuatu. Jadi dalam perbahasan itulah di kalangan para ulama usuluddin, yang dimaksudkan bersemayam di arasy itu memberikan gambaran tentang kehebatan, keagungan, keperkasaan, ketinggian
Allah Subhanahu wa taala yang berada di arasnya bukan menggambarkan ia bersemayam, ia tinggal, ia duduk atau bersila di atas arasnya, sesuatu yang mustahil untuk dibayangkan, macam makhluk bertempat kepada tempat berkaitan. Seterusnya, yang melazimi aratnya adalah berdiri dengan selainnya. Tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu makhluk ia berkaitan dengan antara satu sama lain. Maka itulah yang dikatakan sesuatu benda yang melazimi aradiyahnya itu, sesuatu yang berdiri dengan selainnya. Itu Tuhan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya setiap makhluk saling kait mengait, saling perlu memerlu, saling bantu membantu, saling berhubung kait antara satu sama lain. Maka ia sangat memerlukan antara satu sama lain. Itulah sifat makhluk. Allah tiada memerlukan apa-apa dari makhluk-makhluknya. Contoh itulah kita dalam soal beramal ibadat. Adakah soal amal ibadah kita ini untuk meninggikan kedudukan Allah daripada satu aras ke satu aras, satu makam ke satu makam? Tidak. Mustahil untuk kita kaitkan amal ibadah kita ini untuk meletakkan kedudukan Allah tu akan lebih meningkat, akan lebih tinggi, akan lebih hebat daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain apabila makhluknya beramal ibadah kepadanya. Mustahil untuk dikaitkan dengan seumpama itu. Amalan yang kita buat kembali semula keadaannya kepada kita. Sebab tu Allah sebut, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sekiranya kamu melakukan sesuatu kebaikan, kebaikan itulah kembali kepada kamu. Wa in asa'tum falaha. Sekiranya kamu melakukan kemaksiatan, keburukan, terimalah padanya siksaannya itu, keburukannya itu kamu akan terima. Justru benda yang masih memerlukan antara satu sama lain, bergantung harap antara satu sama lain, itulah yang dikatakan ardiyahnya itu, yang dikatakan berdiri dengan benda-benda yang lain. Ialah tuan-tuan, sebagai contoh lain lah, kita sebagai manusia, kita bekerja katakanlah di pejabat. Kita nak makan, kita memerlukan petani yang menanam padi, yang daripada penanaman padi itu apabila ia diproses, maka memerlukan tukang masak untuk memasak beras tadi, dan akhirnya jadilah nasi untuk dimakan oleh kita. Maknanya hubung kait memerlukan bantu-membantu, berhubung kait atas satu sama lain. Itulah yang disebutkan dengan istilahnya aradiyah, berkait, berdiri dengan selainnya. Allah mustahil berdiri, berkait, bergantung dengan selainnya. Habis itu kenapa diwujudkan malaikat? Kewujudan malaikat itu nak menunjukkan sistematiknya pengurusan pentadbiran Allah, untuk mengajar manusia cara nak mengurus, agar mengikut macam mana sistem yang Allah telah tunjukkan. Ada pembagian tugas, ada pemberian peranan dan fungsi. Itu tujuannya. Kalau sebagai contoh lah, Malaikat Jibril AS yang Allah tugaskan untuk membawa wahyu. Bukankah ada beberapa peristiwa wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya tanpa melalui perantaraan Jibril? Maknanya Allah Maha berkuasa untuk memberikan, mengarahkan, menyampaikan wahyu kepada Rasul tanpa perantaraan Jibril. Contoh seperti berlakunya mimpi Nabi Allah Ibrahim, sehingga berlakulah korban kepada Nabi Allah
Ismail. Contoh lain seperti berlakunya perintah ibadat solat. Apabila Allah jemput baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan solat dalam peristiwa yang berlaku ketika dimi'rajkan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini nak menunjukkan Allah tak boleh dikaitkan dengan aradiyahnya, berdiri dengan selainnya, ya. Untuk nak menunjukkan tentang hal Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan tidak memerlukan apa-apa dari makhluk. Apa yang diciptakan, apa yang dijadikan itu untuk menjadi contoh yang boleh dipelajari oleh manusia. Seterusnya, yang melazimi kulliyah adalah besar dan yang melazimi juz'iyah adalah kecil. Itu tuan nanti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah dalam ruang lingkup yang besar alam semesta ini yang kita nampak, alam yang kita nampak ini bima sakti yang boleh dipandang oleh mata, yang boleh dikaji oleh alat yang canggih, hanya nampak sesuatu yang dikatakan yang boleh dikesan. Namun bima sakti yang luar daripada alam yang boleh dilihat, dipandang, dikaji, lebih luas lagi daripada alam yang boleh dilihat ini. Termasuklah benda yang lebih kecil, lebih halus, segala-galanya sesuatu perkara yang tak sama dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jika syaitan melontarkan satu bisikan di hatimu bahawasanya jika Allah itu bukan jirim, bukan arad, bukan kulli, bukan juz'i, lantas apa hakikatnya? Kerana kita manusia ni tertakluk kepada logik. Kalau ada mesti boleh dilihat, kalau wujud mesti boleh dipegang, kalau wujud mesti boleh dirasa. Itu fikiran logik kita. Jadi di sinilah pengarang menyatakan mungkin akan ada bisikan-bisikan jahat seperti daripada syaitan. Kalau Allah tu tak sama dan seperti wujudnya makhluk, ada jirim. Kalau Allah tu tak sama seperti wujudnya makhluk, ada berdiri dengan selainnya. Perlu memerlukan antara satu sama lain. Bukan juga dalam bentuk yang besar yang tak mampu nak digambarkan, lebih besar daripada apa tak mampu, lebih kecil tak mampu nak dibayangkan dengan sesuatu yang lebih kecil lagi. Habis tu macam mana hakikatnya? Lantas dijawab oleh pengarang. Maka katakanlah, ya, maka katakanlah di dalam menolak yang demikian bahawa kita bagi laluan untuk azan lebih dahulu.
Ya tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti penyataan sebelum azan tadi, jika berlaku sesuatu bisikan dalam hati seseorang, jika Allah itu bukan jirim, bukan arad, bukan kulli dan bukan pula juz'i, lantas apa hakikatnya? Maka katakanlah di dalam menolak yang demikian bahawa tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Itulah jawapan yang disebutkan oleh pengarang untuk mendatangkan sesuatu bagi mendatangkan rasa ketenangan dan keyakinan kepada diri kita yang mengetahui hakikat kewujudan tentang zat kebesaran Khalik itu, pencipta itu hanya Allah sendiri. Berdasarkan ayat yang nak menegaskan kewujudannya tak sama, laisa kamislihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia Allah Subhanahu wa taala tak menyamai sesuatu yang lain, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada orang menggunakan akal, kalau benda tu ada boleh dilihat, kalau benda tu ada boleh dirasa, boleh dipegang. Kalau boleh dilihat, boleh dirasa, boleh dipegang, dia adalah makhluk. Jadi mustahil Allah bersifat seperti sifat makhluknya. Sebagaimana penegasan lagi daripada pengarang, perkataan musannif pengarang, burhanun hazal qidam, maksudnya dalil mukhalafah lil hawadis inilah merupakan dalil qidam, sedia ada Allah yang tak sama seperti makhluk-makhluknya. Dihuraikan bahawa kalau Allah tak menyalahi bagi segala yang baharu, maknanya kalau Allah tu sama, boleh dilihat, boleh dipandang, boleh dirasa, ada tempat, ada hal keadaan, berkait antara satu sama lain, berhubung memerlukan antara satu sama lain, maka ia sama macam benda baru, ia sama macam makhluk. Nescaya adalah Allah itu menyamai bendanya baginya. Dan kalau Allah menyamai baginya, yakni dengan hawadis tadi, nescaya jadilah Allah itu hadis, benda baru. Maknanya sama macam makhluk. Jika ia dikaitkan dengan sama dengan makhluk, maknanya mustahil. Mustahil bagi Allah bersifat sama macam sifat makhluknya, berjirim macam makhluknya, bertempat macam makhluknya, memerlukan macam makhluknya, semuanya itu mustahil. Dan ditambah lagi, bagaimana ini, sedangkan kidam Allah telah tetap dengan dalil yang terdahulu, yakni tak sama, laisa kamislihi syai', tak sama dengan makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan perbincangan kita mukhalafatuhu lil hawadis untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, segala kelemahan kekurangan datang dari saya mohon keampunan kepada Allah, kemaafan tuan-tuan sehingga terkasar bahasa, terlanjur kata. Allahu a'lam ma a'lam, wallahu khairum mimma la a'lam. Maaf ya, saya tak buka perbincangan kerana saya ada urusan lain selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.